Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk bab 2, bab pangkalan data, bab 3 kita dah selesai Kita masuk bab 2 iaitu bab pangkalan data. Boleh rujuk muka surat 194 di dalam buku teks. Okey, bab 2 iaitu bab pangkalan data hubungan. Okey, muka surat 194. Okey, kita tengok bab surat 194. Okey, pangkalan data hubungan bermula dengan ada data dan ada maklumat. Okey, ada data di sini dan ada maklumat. Apa itu data dan apa itu maklumat? Kita tengok. Yang pertama, data. Apa yang dikatakan data? Data merupakan himpunan fakta mentah mengenai sesuatu benda, kejadian, orang atau entiti yang boleh terdiri daripada perkataan, angka atau gambar. Okey, itu data. Himpunan fakta mentah. Okey, kata kunci dia himpunan fakta mentah. Okey, ini maksudnya himpunan fakta mentah. Okey. Apa yang dia kata fakta mentah ni? Maksudnya belum dibuat apa-apa lagi kepada data tersebut. Macam samalah macam kita nak masak. Sebelum kita nak masak, kita ada ayam. Ayam tu mentah kan? Jadi kita belum buat apa-apa pada ayam tu. Samalah seperti data. Okey, fakta mentah yang kita belum buat apa-apa pun lagi. Contoh kat sini bagi markah ujian bulanan bagi mata pelajaran sejarah untuk setiap murid dalam kelas 4 dinamik. Maksudnya ada ujian, lepas tu markah ujian tu yang dah dapat tu adalah dikatakan data mentah. Belum diproses lagi apa-apa. Okey, kemudian selepas data, dah masuk data, dikutip, disimpan dan diproses, menjadilah maklumat. Okey, maklumat ni ialah merupakan hasil daripada. Okey, kita tengok. Dia kata merupakan hasil. Okey, kata kunci untuk maklumat ialah hasil. Okey, tadi daripada data ni fakta mentah, bila proses jadilah hasil iaitu maklumat. Okey, sama macam ayam cikgu cakap tadi, ayam mentah belum masak. Bila kita dah masak, proses dia memasaklah, jadilah ayam goreng. Itu adalah seperti maklumat. Okey, maklumat adalah hasil ataupun data yang telah diproses. Okey, contoh yang tadi markah ujian bulanan yang belum diproses. Okey, maklumat ni ialah purata markah ujian bulanan bagi mata sejarah untuk kelas 4 dinamik. Dia dah proses, dia buat apa? Dia tambah-tambah markah tu, kemudian dia dah puratakan dia. Jadilah dia purata markah itu adalah maklumat. Okay, seterusnya, slide seterusnya, kita ada evolusi pengurusan data. Okey, data kita diproses. Bagaimana data diproses? Okey, dulu mula-mula sekali kita menggunakan sistem pemprosesan manual. Okey, evolusi ni maksudnya penambahbaikan daripada satu daripada yang tak berapa baik kepada yang lebih baik. Okey, mula-mula dulu kita pakai sistem pemprosesan manual iaitu tidak melibatkan penggunaan komputer. Dikendalikan oleh manusia, disimpan dalam fail dan kabinet tapi banyak kelemahan. Okey, dululah macam kita tengok cikgu simpan mana? Cikgu letak dalam kertas, kertas tu simpan dalam fail, fail tu disusun dalam kabinet. Itu sistem pemprosesan manual. Masih ada lagi sekarang, masih digunakan lagi tapi dia banyak kelemahan. Apa kelemahan yang agak-agak? Okey, pertama kita tengok dia simpan dalam fail, kemungkinan akan ada hilang. Okey, kemudian fail tu kertas tu basah, kena air dan sebagainya, rosak. Kemudian disimpan dekat kabinet pula. Jadi kita perlukan ruang yang banyak untuk disimpan dalam kabinet. Kena ada kabinet pula, dah penuh bilik dengan kabinet. Itulah sistem prosesan manual yang banyak kelemahannya. Lepas tu dia tambah baik sikit. Dia tambah baik apa yang dia buat? Dia buat sistem pemrosesan fail pula. Yang tadi manual, yang ni fail. Ada fail tertentu. Tapi yang ni upgrade sikit. Okay, apa yang dikatakan upgrade dia? Dia gunakan komputer. Okey, tadi tak ada guna komputer. Dia guna fail je. Letak dalam fail dan kabinet. Tapi yang ni ada komputer. Dia simpan fail dalam komputer. Tapi juga ada kelemahan. Agak-agak apa kelemahan dia? Okey,
contohlah bahan di dalam komputer. Kemungkinan bahan tu hilang, di-delete oleh orang lain. Okey, orang lain padam, orang lain buka dia padam. Okey, jadi kemungkinan nak hilang tu ada. Kemudian penuh komputer. Komputer kalau penuh dia jadi lambat. Jadi kita pun tak suka nak guna komputer yang lambat, susah nak cari. Jadi itu adalah kelemahan menggunakan sistem pemprosesan fail. Okay, kemudian dia tambah baik. Ini yang paling baik sekarang iaitu sistem pangkalan data. Sistem pangkalan data ni dia melibatkan sistem dan internet. Okey, disimpan dalam sistem lebih canggih, banyak data boleh disimpan dan data lebih tersusun. Okey, sistem pangkalan data ni dia adalah satu sistem yang digunakan, diletakkan semua pangkalan data, maksudnya pusat menyimpan data. Okey, contoh yang kita ada paling dekat dengan kita ialah aplikasi pangkalan data murid. Okey, iaitu murid kita punya penyimpan data murid. Okey, contohlah sekolah kita ada 1,000 orang, jadi 1,000 data disimpan. Okey, 1,000 saja kalau satu Malaysia. Okey, berapa banyak data disimpan? Itulah sistem pangkalan data. Senang nak capai, janji ada komputer dan ada internet saja kita dah boleh tengok. Okey, tak perlu simpan dalam komputer kita kat rumah ataupun dekat sekolah. Dia dalam sistem je. Okay? Tapi kena ada komputer dan internet. Okey, jadi data ni lebih banyak boleh disimpan berbanding sistem pemprosesan manual dan sistem pemprosesan fail. Okey, seterusnya. Okey, ciri-ciri data disimpan dalam pangkalan data mestilah mencapai 3 kualiti berikut. Okey, bila kita nak simpan data dalam sistem pangkalan data, sistem yang terbaik adalah data kita mestilah berkualiti. Antara ciri-ciri yang berkualiti ialah integriti data, ketekalan data, kelewahan data. Okey, kita tengok satu persatu. Apa benda yang dikatakan integriti data, ketekalan data dan kelewahan data. Okey, integriti data. Integriti data bermaksud kesempurnaan, ketepatan dan kesahan data serta merujuk ketepatan data yang sah melalui keseluruhan kitaran hayat data. Okey, integriti ni maksudnya data kita tu sempurna, tepat dan sah. Okey, baru boleh kita masukkan dalam pangkalan data. Itu maksudnya data kita tu berkualiti, kualitinya bagus. Okey, sebab dia berintegriti, sempurna, tepat dan data yang sah, bukan data tipu. Okay, ada 3 jenis integriti iaitu entiti, rujukan dan domain. Okay, kenapa perlu integriti data? Data yang lemah integriti mungkin korup ataupun hilang. Korup ni rosak. Data yang korup ialah data yang terubah secara tidak sengaja daripada nilai asalnya. Okay. Integriti data bertujuan untuk mengelakkan perubahan yang tidak sengaja kepada maklumat. Oleh itu, integriti data adalah penting untuk memastikan tiada ralat dalam kemasukan data. Okey, data kita mestilah berintegriti, sempurna, tepat. Okay, jangan nombor kad pengenalan orang tu daripada kosong dia jadikan 1. Itu dah jadi tak tepat. Kita nak data yang berintegriti, data yang tepat, dan sempurna. Okey, kita tengok contoh. Jika seorang murid didaftarkan dengan nombor pendaftaran murid 123/16, pangkalan data sepatutnya tidak membenarkan pendaftaran murid lain dengan nombor pendaftaran yang sama. Ini menjamin bahawa setiap rekod adalah unik dengan mematuhi peraturan integriti. Okey, kalau 123/16 ni Adam punya, Adam bin Ali, tak bolehlah Fatihah binti Roslan pun menggunakan 123/16. Jadi, data ini dikatakan tidak berintegriti, tak sempurna, tak sah. Okey, kita nak data tu mestilah berintegriti, sah dan sempurna. Okey, kita tengok seterusnya. Ciri yang kedua ialah ketekalan. Apa yang dikatakan dengan data yang tekal ni? Okay, ketekalan ni merujuk kepada
konsistensi ataupun keseragaman data yang akan mempengaruhi kebolehpercayaan data. Untuk memastikan ketekalan data, proses kemaskini salinan data di semua lokasi simpanan perlu dilakukan dengan rapi. Kepentingan ketekalan data untuk memastikan data yang diperoleh boleh dipercayai dan tidak dipersoalkan. Untuk memastikan tiada isu ketekalan data timbul seandainya data yang sama berulang di beberapa lokasi simpanan. Okey, contohnya lah. Okey, nombor kad pengenalan anda ialah 02 contohlah. Tetapi di tempat lain dia jadi 01 ataupun 05 bertukar. Jadi data tu dikatakan tidak tekal. Tekal ni maksudnya sama. Di mana-mana disimpan pun benda tu tetap sama. Okey, kalau dalam sistem ni kalau dah sama dia tak boleh lagi. Dia sekali je. Kalau kedua dah masukkan data yang sama dia tak akan terima. Okey, tengok contoh dia. Dan mencatat nombor-nombor telefon pelanggannya di dalam 2 buah buku iaitu diary dan buku nota secara berasingan. Sekiranya nombor telefon pelanggannya bertukar dan perlu mengemaskinikan nombor tersebut pada kedua-dua buah buku yang digunakannya. Apakah yang terjadi sekiranya Tan hanya mengemaskini nombor pelanggan yang berubah hanya pada sebuah buku sahaja? Penyelesaian. Disebabkan Tan hanya mengemaskinikan nombor telefon pelanggannya pada sebuah buku sahaja, maka data nombor telefon tersebut hilang ketekalannya. Okay, bermaksud buku yang pertama tu dia dah kemaskini. Buku yang kedua dia masih menggunakan nombor yang lama. Jadi perubahan itu tidak seiring, tidak sama. Jadi data nombor telefon tu dah dikatakan tidak tekal. Tekal ni maksudnya di mana-mana sahaja data tu tetap sama. Kalau 01, di mana-mana sahaja di 01. Kalau 02, 02 lah di mana-mananya. Okey, tu bermaksud data tu tekal. Okey, ciri yang terakhir ialah kelewahan data. Kelewahan data merujuk pertindihan data yang berpunca daripada salinan data yang berulang tetapi di lokasi yang berlainan. Okey, lewah. Lewah ni maksudnya data bertindih. Data tu datang 2 kali. Okey, macam ni contohnya. Rekod murid dalam sistem maklumat murid. Cuba lihat pada baris yang berwarna merah jambu. Kad pengenalan murid dan nama murid adalah sama tetapi nombor telefon yang berbeza wujud sebanyak 3 kali dalam sistem. Keadaan inilah yang dipanggil kelewahan data. Okey, ni Alia binti Roslan, nombor IC dia. Kemudian Alia binti Roslan, nombor IC yang sama. Alia binti Roslan, nombor IC yang sama. Tetapi terdapat nombor telefon yang berbeza. 3 nombor telefon yang berbeza untuk Alia binti Roslan. Ini menunjukkan berlaku kelewahan data iaitu berlaku pengulangan data sebanyak 3 kali di sini. Alia. Okey, itu adalah ciri-ciri data yang tepat, data yang berkualiti untuk pangkalan data.